Terkini, berita Liga Super hari ini. Jaringan lewat Terengganu, buat Perak FC kempunan di Manjung. Kuching City, kejar kedudukan 3 teratas Liga. Kegagalan Sri Pahang, teruskan rentak kemenangan buat Fandi Ahmad Hampal. Prestasi semasa Selangor dan JDT, janjikan aksi menarik untuk penyokong. Penalti hiasi keputusan Seri Perak dan Terengganu. Perak FC terpaksa akur berkongsi mata dengan Terengganu selepas aksi dramatik yang dihiasi penalti dalam perlawanan Liga Super di Stadium Manjung pada Sabtu. Keputusan seri ini hadir setelah Terengganu berjaya menyamakan kedudukan melalui sepakan penalti pada minit terakhir. Pasukan tuan rumah memulakan permainan dengan penuh semangat, hasil sokongan padu daripada penyokong setia. Pada minit ke-9, Perak dihadiahkan sepakan penalti dan kapten mereka, Luka Milunovic, dengan tenang menyempurnakan peluang tersebut, memberi Perak kelebihan awal 1-0. Namun, Terengganu tidak mudah mengalah, pelawat terus mengatur serangan dan akhirnya memperoleh gol penyamaan melalui penyudah kemas Nelson Bonilla yang menerima hantaran lintang dari Manny Ott tepat sebelum babak pertama berakhir. Memasuki separuh masa kedua, Perak sekali lagi memperoleh sepakan penalti pada minit ke-57 yang disempurnakan oleh Luciano Guaicochea, meletakkan Perak kembali mendahului 2-1. Terengganu terus berusaha memburu gol penyamaan, termasuk membawa masuk Akhyar Rashid dan Nik Sharif untuk menguatkan serangan. Pada masa tambahan, pelawat akhirnya berjaya mendapat penalti setelah tekanan bertubi-tubi di kawasan Perak. Nik Sharif tampil sebagai penyelamat apabila tenang menyempurnakan sepakan penalti itu, mengikat kedudukan 2-2. Perlawanan yang penuh dramatik ini berakhir dengan kedua-dua pasukan berkongsi satu mata. Perak FC akan berdepan PDRM di Selayang minggu hadapan, manakala Terengganu FC kembali ke Gong Badak untuk menentang Penang FC. Kuching City, Palmer bisa tundukkan KL City kali kedua. Kuching City memperlihatkan kehebatan mereka dalam aksi Liga Super dengan menundukkan KL City 3-1 dalam perlawanan yang berlangsung di Stadium Negeri Sarawak. Kemenangan ini melanjutkan rekod positif mereka ke atas KL City selepas sebelumnya mencatat keputusan seri di Stadium Eras dan menyingkirkan KL City 3-2 dalam saingan Piala FA musim 2024-2025. Pengendali Kuching City, Aidil Sharin, menurunkan barisan pemain terbaiknya termasuk James Okuosa, Yuki Tanigawa, Ramadan Saifullah, Daniel Amie, Moses Atede, dan Chech Kipre. Di pihak KL City, pemain seperti Azri Ghani, Kamal Azizi, Ryan Lambert, Giancarlo Gelaifoco, Brendan Gunn, Hakimi Azim, dan Kapten Paulo Jorge mengetuai cabaran mereka. Kuching City membuka jaringan seawal minit pertama melalui gol sendiri oleh Giancarlo Gelaifoco yang memberikan kelebihan awal kepada tuan rumah. Meskipun KL City berusaha bangkit, mereka gagal melepasi pertahanan kukuh yang dikawal rapi oleh penjaga gawang Azrai. Menjelang penghujung babak pertama, Kuching City berjaya menambah gol kedua hasil jaringan Petrus Chitembi. Memasuki separuh masa kedua, KL City cuba merapatkan kedudukan melalui sepakan penalti yang disempurnakan Paulo Jorge pada minit ke-62. Namun, 6 minit kemudian, Chech Kipre memastikan kemenangan Kuching City dengan gol ketiga melalui sepakan penalti, menjadikan kedudukan 3-1 sehingga tamat perlawanan. Dengan kemenangan ini, Kuching City kini menduduki tangga kelima Liga Super dengan 18 mata, berkongsi mata dengan Terengganu yang berada di kedudukan keempat. Sementara itu, KL City berada di tangga ke-9 dengan 14 mata.
Kuching City dijadualkan akan beraksi menentang Sri Pahang pada 2 November di Stadium Temeloh dalam saingan Liga Super. Fandi Ahmad hampa, Sri Pahang terlepas raih 3 mata. Jurulatih Sri Pahang FC, Fandi Ahmad mengakui kecewa melihat pasukannya terlepas peluang meraih 3 mata dengan Kelantan Darul Naim FC. Selepas meraih kemenangan ke atas Penang, penyokong Tok Gajah berharap rentak dapat diteruskan ke atas wakil Pantai Timur, Kelantan Darul Naim. Walau bagaimanapun, pelawat terlebih dahulu di hadapan menerusi gol Washington Brandawo pada separuh masa pertama. Gol penyamaan Adam Noor Azlin pada babak kedua memastikan kedua-dua pasukan terikat 1-1. Fandi merasakan pasukannya patut meraih 3 mata dalam aksi berkenaan, ini kerana Sri Pahang memiliki banyak peluang untuk mengatasi Sang Kijang Emas tetapi itu tidak berlaku. Atas sebab itu, legenda Singapura itu mahu Sri Pahang mempertajamkan taji mereka bagi memastikan mereka dapat meraih mata dalam aksi seterusnya. Fandi Ahmad mengatakan, kita rasa hampa, kita sepatutnya mengutip mata penuh, tetapi syabas ya untuk pasukan Kelantan yang bermain bermati-matian. Mereka mungkin seimbang, sama dengan kita untuk perlawanan hari ini, kita tidak ambil kesempatan dan peluang yang ada. Mereka juga ada peluang yang baik juga, tapi nampaknya di babak kedua kita banyak menekan, tetapi hantaran-hantaran bola kepada penyerang kita agak kurang baik hari ini. Mungkin kita harus berpuas hati dengan 1 mata, katanya kepada Nadi Arena. Keputusan ini menyaksikan Sri Pahang kini berada di tangga ke-8 dengan 15 mata selepas 13 perlawanan liga. Tok Gajah bakal mengalihkan fokus untuk aksi liga seterusnya menentang Kuching City FC. Aksi tersebut bakal berlangsung di Temeloh pada 2 November ini. Rekod 5 aksi terakhir Selangor dan JDT curi tumpuan. Rekod 5 perlawanan terakhir membabitkan Selangor FC dan Johor Darul Ta'zim mencuri perhatian peminat bola sepak negara. Aksi terakhir JDT menyaksikan pasukan itu tunduk 3-1 kepada wakil Korea Selatan, Gwangju FC dalam saingan Liga Juara-Juara AFC Elite (ACLE). Kekalahan itu merupakan kekalahan pertama JDT untuk musim 2024-2025. Meskipun begitu, pasukan itu merekodkan 3 kemenangan dan 1 keputusan seri, ini termasuk kemenangan 3-0 ke atas Shanghai Shenhua pada 1 Oktober lalu. Harimau Selatan berdepan Selangor yang makin bersemangat selepas menewaskan Jean Bok Hande dalam saingan ACL 2. Merah Kuning masih belum tewas dalam 5 aksi terakhir semua kejohanan dengan 3 kemenangan dan 2 keputusan seri. Walau bagaimanapun Selangor perlu berharap mereka memiliki sentuhan penyudah yang tajam menjelang aksi menentang Harimau Selatan. Ini kerana mereka hanya menjaringkan 6 gol dan dibolosi 3 kali dalam 5 aksi terakhir mereka. Sementara JDT pula menjaringkan 14 gol dan hanya dibolosi 5 kali dalam tempoh sama. Merah Kuning dijangka menjadikan Ronnie Fernandez, Alvin Fox dan Ali Owan sebagai sandaran gol mereka. Ini kerana trio ini sudah menjaringkan 21 gol dalam semua kejohanan termasuk ACL 2. Manakala JDT pula bakal memilih Bergson da Silva, Romel Morales dan Herberty Fernandez untuk mengetuai pemburuan gol mereka. Trio ini sudah menjaringkan 31 gol dalam semua kejohanan termasuk ACLE. Malah, Bergson dan Fernandez turut bersaing dalam merebut anugerah kasut emas Liga Super musim ini. Bergson sudah menjaringkan 14 gol sambil diekori Kapten KL City FC, Paulo Jorge, 10 gol dan Fernandez, 8 gol. Aksi ini dilihat cukup penting bagi kedua-dua pasukan. Bagi JDT, ini peluang mereka melebarkan jurang mata selaku pendahulu liga kepada 8 mata dengan Selangor. Sementara Selangor yang di tangga kedua, bukan saja mahu merapatkan jurang dengan Harimau Selatan, malah, aksi ini dilihat peluang buat mereka menebus kehampaan di belasah lawan sama 6-1
di pentas final Piala FA 2024. Selangor dan JDT bakal berentap di Stadium MBPJ pada 27 Oktober ini, jam 8 suku malam ini.